isteri saya tidak mahu tidur dengan saya. Bukan isteri saya, isteri dia ni. Sampai tak boleh tidur sampai ke pagi dan kecewa dengan sikapnya. Soalan pertama tu, masalah rumah tangga. Dia kata dia ajak bini dia tidur dengan dia, bini dia tak mau tidur. Faham tak masalah ni? Takkan nak tayang gambar kot skrin pula. Jadi kata bini tak nak tidur dengan suami, dengan laki. Laki pun kecewa dan tak lena tidur sampai pagi. Dengar molek, dalam hadis Nabi menyebut, iza da'ar rajulu imra'atahu falyatihi walau kanat 'ala tanur au kama qala. Apabila seorang suami memanggil isterinya, maka hendaklah dia datang segera kepada isteri suaminya, sekalipun dia duduk di atas dapur. Maknanya sekalipun bini tengah masak, berhenti masak, pergi kepada suami. Itulah asalnya basic dalam taat ke suami dalam rumah tangga Islam. Tapi jarang dah berlaku gini. Faham? Patut suami hanya panggil sekali saja isteri, sudah pergi. Faham? Ada orang dia katak gini, sekali katak bini dia mari, tak payah sebut nama. Faham? Bini kita kalau katak, rutuh latar tak mari. Nah, walaupun tengah atas dapur, dan hadis yang lain, walaupun dia atas kenderaan, kalau suami tu nak bersama dia, kena berhenti kenderaan. Faham lagi? Jadi orang puang tu kena fikir panjang dah. Nak kahwin, kena ingat, bila suami panggil, kena pergi. Faham? Walau di mana keadaan sekalipun, kena tunai. Melainkan ketika uzur syar'i, sakit dan seumpamanya. Sebab suami menanggung dosa isteri. Orang lain tak tanggung. Raja tak tanggung dosa seorang isteri. Menteri tak tanggung. Suami dia tanggung. Maka orang yang tanggung dosa dia, dia kena taat kepada orang tu, seperti mana mak ayah dia sebelum dia kahwin. Faham? Ingat orang perempuan, kalau tak mau taat suami, tak mau ikut kata suami, tak mau buat benda yang baik untuk suami, jangan kahwin. Dah kalau tak kahwin, mana nak ambil anak ustaz? Kita buah boring duduk seorang anak-anak. Mu nak anak tapi nak kahwin, tak mau taat suami, boleh? Bela anak monyet, anak itik, anak kambing. Betul tak? Kerana seorang perempuan dia jumpa Nabi, dia kata macam mana ni orang puan kalau kahwin kena taat semua lah. Nabi kata ya, semua kena taat. Kalau begitu aku tak sanggup, aku tak kahwin. Nabi kata tak apa, dia bercakap benar. Faham? Jangan main-main. Suami kita syurga kita. Mana-mana perempuan, bila suami dia tidak redha kepada dia, maka tidak diterima amal ibadat dia. Fikir 20 kali sebelum bernama isteri. Soalan seterusnya, kenapa setengah orang tu dahi dia hitam, dan ada yang tak hitam? Tapi yang pelik, orang muda selalu dahi hitam. Lama dah semayang tak hitam pun ada. Dahi ustaz pun tak hitam. Baik, dahi hitam ni bukanlah tanda semayang banyak. Kerana ada beberapa orang yang tidak semayang tapi dahi hitam. Faham? Dan ada orang yang semayang dahi tak hitam. Salah faham. Dahi hitam ni hanya jenis kulit sahaja. Kalau kita tengok orang yang kuat semayang, kita pergi di Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di sana ramai orang yang memang tak balik, duduk semayang situ. Orang Arab, ada Yaman, ada Mesir, ada Lebanon, dia memang duduk situ, tak balik-balik ke kampung dia tu. Keturunan dia memang semayang situ. Kalau dekat Masjid Nabawi, belakang kubur Nabi, faham? Semua tu janggut-janggut panjang, duduk berzikir tu, dahi tak hitam. Semayang hanya sunat, lepas sujud, lepas sujud, lepas sujud. Faham? Jadi bukan kait dengan semayang.
Dia jenis kulit dahi. Nah, soalan seterusnya, apa hukum lurus dan rapatkan saf sunat? Kalau tak rapat makruh. Tapi jangan rapat-rapat sangat melainkan orang ramai. Jadi peringatan malam ni, bila ramai biasa kuliah-kuliah gini, kita duduk tahiyat akhir, jangan duduk macam iftirah tahiyat akhir. Tawaruk, duduk iftiras. Hukum tahiyat akhir duduk macam tahiyat awal sunat di sisi mazhab Syafi'i, tapi afdal duduk tawaruk macam mazhab Hanafi duduk tu, Hambali. Faham? Jadi ramai sangat kita pergi duduk tawaruk juga, jadi sempit. Faham? Ada orang salah faham. Duduk tawaruk atau iftiras bukan wajib, bukan dah syarat semayang, hanya mana lebih afdal. Imam Syafi'i kata afdal duduk tawaruk, tapi kalau duduk macam tahiyat awal pun sunat juga. Faham? Jadi bila ramai gini, tolong duduk tahiyat awal. Masa tahiyat akhir lagi, ingat tak? Imam tak apa, dia semayang seorang duduk tawaruk. Nah, setengah orang tu dia duduk atas kaki orang sebelah. Dah kalau renggang tak apa. Sebab jemaah ramai, kawan tu kaki baru pergi sakit main bola, dia tekan juga nak duduk. Faham tak? Tak pergi cari tok muding pula kawan tu. Jadi jangan kita tak faham, bab agama ni mudah sangat. Soalan seterusnya, saya dah puasa tapi kenapa nafsu saya masih kuat? Kalau turun pun nak buat guana tak tahu. Jawabnya, kalau awak sudah puasa maka nafsu masih kuat lagi, maka berkahwin dah. Faham tak? Berpuasa kalau tak nak kahwin, kerana berpuasa mengurangkan ingatan. Dah puasa pun tak jadi power juga, kahwin kan? Falyatazawwaj, kahwin. Faham? Tak jadi apa seorang, tak cukup 2. Paling banyak tak cukup juga 4. 5 tak boleh. Pasal apa? Saya power 6 pun boleh. Tak. Power tu power lah, tapi awak nak pusing, nak menziarahi 4 orang, nak tengok nafkah dan sebagainya, tak dang. Faham lagi? Soalan seterusnya, apa hukum menggantung gambar manusia termasuk poster ulama dalam rumah? Masalahnya berlaku pandangan yang berbeza. Jumhur ulama kata kalau gambar-gambar yang tidak berfaedah haram. Tapi kalau gambar yang ada tujuan seperti pemerintah, bila orang tengok ingat keadilannya, maka sebahagian kecil mengatakan harus, sebahagian besar mengatakan tak boleh juga. Kalau gambar ulama orang tengok ingat kepada akhirat, sebahagian besar mengatakan tetap tak boleh, sebahagian kecil mengatakan boleh. Makna ada khilaf lagi di situ. Tapi kalau gambar-gambar mengarut tak payah dah. Gambar mengarut tak payah. Tapi kalau gambar-gambar tentang yang bukan bernyawa boleh. Gambar menyawa kalau boleh tak payahlah. Melainkan kaul dhaif tadi. Gambar ulama ingat pada akhirat, gambar raja ataupun pemerintah yang adil, bila tengok dia ingat kepada keadilan, maka ada setengah mengatakan boleh. Yang ramai-ramai lain tak payah letak gambar arti apa, tak payah. Kalau gambar-gambar dak menyawa boleh. Budak-budak lelaki dia minat motor, buh gambar Honda Car, buh. Tak ada salah, ulama kata harus. Ni minat kereta pula, wajah penuh dalam rumah, wajah. Tak ada salah pun. Orang puan minat benda, minat penapis teh, gambar penapis teh, tak ada masalah. Tu tak haram, silakan. Soalan seterusnya, sebelum kiamat matahari akan terbit dari barat, ketika itu pintu taubat akan ditutup. Adakah ketika itu amal kebajikan juga tidak akan dikira lagi? Baik, dengar molek. Nabi kata, innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta takhruja syams min maghribiha aw kama qala.
Allah Ta'ala akan menerima taubat kamu sehinggalah matahari itu terbit daripada sebelah barat. Jadi di antara tanda-tanda taubat ditutup, matahari terbit sebelah barat. Sekarang matahari belah timur, sunrise. Dan bila dia jatuh, sunset. Matahari terbenam. Terbenam ni bahasa Melayu. Arab panggil maghrib atau ghurub. Maghrib tempat terbenam atau waktu terbenam. Jadi last kali sebelum kiamat dia akan naik ke belah nu. Bila naik ke belah nu, orang yang belum taubat tidak akan diterima lagi. Baik, akhirat Allah boleh ampun tak dia? Boleh jika Allah menghendaki. Faham tak ke? Jadi sebelum daripada itu, kalau orang tak masuk Islam lagi, tidak lagi diterima, kekal menjadi kafir, na'udzubillah. Begitu juga dengan amalan masih diterima. Naik belah barat, orang-orang yang Allah sayang, orang beriman, mereka akan beribadat di dalam rumah kerana ketakutan dengan hari kiamat. Tapi orang yang tidak Allah sayang, orang jenis tak jadi apa, Tuhan awak naik matahari kot sebelah barat, mereka akan berpesta. Macam-macam keluar khabar fenomena matahari terbalik dan seumpamanya. Mungkin akan buat pesta konsert matahari terbalik. Faham tak? Na'udzubillah. Soalan seterusnya, air wudu perlu diratakan ke seluruh anggota wudu, termasuk celah kuku. Bagaimana keadaan orang yang terkena penyakit cekam? Penyakit cekam ni penyakit jari kuku, kaki-kaki lah biasa. Jawabnya, apa yang kita buat sampai mensakitkan kita sampai nak berwudu, dah ke sampai setakat tu terhenti. Jangan sampai menyakitkan diri kita. Jadi kenakan air, jangan sampai merebak penyakit. Kalau kena air makin tambah penyakit, boleh tayamum. Dan kalau kita nak basuh juga luka kita aksiden motor, kena lepel tadi, berebak jatuh. Maka jahit sini 8 jahit. Dan nak ambil wuduk ke mana? Wajib kena ratakan air. Bila? Kalau kena air tidak melarat. Cara dia, janganlah basuh macam biasa gonyoh. Memang tercabuk jahit tu. Ambil lah kain. Faham tak? Kain yang bersih, letak air bersih. Lepas tu buat gitu, lembut-lembut saja, sah dah wudu. Faham tak ke? Dia tak syarat gonyoh. Faham tak? Dia tak syarat gonyoh. Air bila kena rata sah. Wuduk ni sunat gonyoh, sunat gosok. Faham? Kita naik motor tak ada wuduk, dah ada hujang. Hujang saja kau mengambil wuduk. Kona basah dah tubuh kita rata, terangkat hadas. Faham? Soalan seterusnya, boleh tak Ustaz beri penjelasan tentang nak sebut insya-Allah? Kerana ada orang kata salah baca, maka membawa maksud lain. Tak selesai lagi insya-Allah. Malah dah aku nak jawab. Baiklah, orang tanya untuk orang Pulau Pinang, orang utara. Duk kecoh kata tak boleh tulis insya-Allah. INSYALLAH tak boleh tulis. Pasal apa dia kata kalau kata insya-Allah direct tulis gitu, maknanya membuat Allah, create Allah. Tapi kena kata insya-Allah, Allah tu kena jauh. Ini salah belaka. Tanda orang ni tak faham bahasa Arab. Insya-Allah yang kita kata tu, insya-Allah. Tok Imam malam esok jemput datang rumah nak buat kenduri sikit, insya-Allah. Kenduri apa tu? Saya kahwin seorang lagi, insya-Allah. Katanya Tok Siok. Faham? Insya-Allah tu makna benda, jika Allah kehendaki atau jika izin Allah. Dengar baik-baik. Bila kita dengar, kita faham. Bila kita faham, sebarkan. Betul tak? Betul, ilmu tu biar kemah. Kemah saja tak boleh, kemah keming. Ni hangguk. Mu ingat ustaz kata malam? Aku tak apa ingat dah. Ingat selalu ni nak dengar. Dengar molek nak khabar.
Yang kita dok jawab insya-Allah esok saya mari. Insya-Allah pukul 3 petang ni. Insya-Allah bulan hadapan. Insya-Allah tuan-tuan puan-puan kalau undi saya takkan lupa tuan-tuan puan-puan. Insya-Allah ni. Insya-Allah ni dia ada 3 perkataan. Alif, nun, in. Sya, shin, alif, hamzah. Sya'a. 2 perkataan. Allahu. Ini kalau orang mengaji ilmu Arab dia panggil haraf. In. Sya'a itu fi'il madi. Sya'a, shin, alif, hamzah. Sya'a kalimatun da'lat ala makna hadasin madha. Sya'a. Allahu. Ini lafzul jalalah, nama bagi Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam Arab menjadi fa'il bagi sya'a. Tidak akan menjadi create Allah. Dia akan tetap membawa makna jika Allah hendak, jika Allah keizin, sama ada kita sambung atau renggang. Faham? Nah, gitulah. Yang akan menjadi create Allah ialah ansya Allah. Alif, nun, shin, hamzah. Ansya'a atau wazan af'ala. Fi'il muta'addi. Sya'a fi'il lazim. Fi'il lazim tidak mengkreat akan maf'ul. Tapi kalau ansya'a mengkreat, mencipta akan maf'ul. Maf'ul kena kepada Allah. Ansya'allaha, mestilah lafzul jalalah dibariskan dengan mansub, dengan fathah, kerana dia isim mufrad. Faham tak? Tak faham. Pasal apa? Hang tanya. Tu lah. Jadi kalau tak faham tak sah lah. Nak reka-reka. Hukumnya tak ada masalah. InsyaAllah boleh kata. Nak tulis sambung, tulis tak sambung boleh. Yang tak boleh kita kata ansya'allaha. Ansya'allaha. Ada tak orang kata ansya'allaha? Ada tak? Tak ada. Faham lagi ya? Yang akan mengubah makna ansya'allaha. Tok Imam malam ni tolong mai rumah tengok bini saya apa kena tak tahu mata belalak. Tok Imam kata ansya'allah. Ada Tok Imam jawab gitu? Tak ada. Tapi kalau kata ansya'allah baru mengubah makna. Kalau insya'allah tak mengubah makna. Faham tak? Jadi tak usah nak sibuk-sibuk sangat. Pasal ada budak seorang dia mari jumpa kita, dia nak pertikai. Kita tengah nak minum air. Dia nak pertikai juga. Kita kabur hak tadi. Ni kena baca nasab, ni kena baca marfa'. Dia kata dah ni benda pula ustaz. Mana hang bengong, jangan lawang. Faham? Saya nak puasa tapi masih dalam keadaan berhadas. Sah tak puasa saya jika mandi hadas lepas subuh? Baik. Puasa dalam keadaan hadas besar, sama ada orang perempuan belum mandi atau perempuan orang laki-laki yang berhadas tapi dan belum mandi. Jawabnya, tidak disyaratkan nak puasa kena suci daripada hadas besar, hadas janabah. Yang disyaratkan kena suci daripada hadas haid dan nifas. Lagi ada hadas haid dan nifas tak boleh puasa. Tapi kalau hadas besar janabah, janabah ni 2 sebab, sama ada jima' ataupun keluar mani tak jima'. Jima' sama ada keluar mani atau jima' tak keluar mani, dia panggil janabah. Tuan dia ni dia panggil junub. Tok Imam ni junub. Faham tak? Dia tanya balik kita, ada pula jima' tak keluar mani ustaz? Ada. Tengah jima' JKK panggil. Tahu tak? Baru start jima', Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang mana pula main dengan malam. Malam Jumaat pai apa rumah orang. Jadi tu orang panggil hadas junub. Laki-laki atau perempuan yang berhadas junub boleh puasa. Teruskan puasa. Boleh, tak ada masalah. Maknanya semalam dia jima' suami isteri, esok dia bangun baru mandi junub, harus. Contohnya dia bangun lewat pukul 6 suku. Padahal subuh 5.50. Dia bangun 6 suku dalam keadaan sudah berpuasa. Betul tak? Dan dia berhadap sah. Tak ada masalah. Soalan seterusnya.
Sah atau tidak jika berimamkan orang yang kita tahu wuduknya tidak sempurna dan tidak sah wuduknya. Wuduk yang tidak sah tak boleh kita ikut. Kerana syarat sah mengikut imam, hendaklah makmum itu mengetahui imam itu sah, atau makmum mengetahui makmum tidak mengetahui bahawasanya imam itu tidak sah. Kalau makmum tahu imam tidak sah, makmum tak boleh ikut. Jadi kalau imam tidak sah tapi makmum tidak tahu, boleh ikut. Jika tidak sah itu tidak dapat dilihat. Oh, payah tu. Dengar molek. Makmum nak ikut imam boleh, dengan syarat makmum itu tahu imam itu sah, atau makmum tidak tahu imam tidak sah. Dan yang tak boleh ikut, makmum tahu imam tidak sah. Contoh, kalau makmum tak tahu imam tak tutup aurat, imam sah tak? Makmum tidak tahu imam tak tutup aurat, sah tak imam? Imam tak tutup aurat tapi makmum tidak tahu. Jawabnya, semayang imam tidak sah pasal tak tutup aurat. Makmum sah pasal tak tahu. Pasal apa tak tahu? Makmum buta. 6 orang makmum pagi tu subuh semua buta. Tok imam seorang je selek. Tok imam terlupa qomat cepat sangat, pakai baju Melayu saja, kain tak pakai. Tok imam kata patutlah tadi sujud rasa sejuk. Tu contoh, jangan marahlah contoh. Tak? Jangan marah contoh, nah. Jadi makmum sah pasal tak tahu imam tu tak sah. Imam mana sah tak pakai kain. Faham lagi? Kemudian pula, kalulah tidak sahnya imam itu tidak boleh dilihat, maka makmum pun sah juga. Seperti imam terlupa ambil wudu. Makmum nampak tak imam tak ambil wudu? Tak nampak. Makmum nampak tak tok imam lupa mandi junub pagi Jumaat? Tak? Pagi Jumaat tok imam bangun mandi biasa, tak mandi junub, terus mari semayang masjid sujud sejadah. Makmum nampak tak tok imam tak mandi junub? Maka semayang imam sah tak? Tidak sah pasal tak mandi junub. Tapi makmum tak nampak, walaupun dia celek, tak mengapa, semayang makmum sah. Kerana junub tidak dapat dilihat. Lainlah tu imam kalau junub keluar kok dahi, junub. Maka baru tak sah kita ikut. Faham? Soalan seterusnya. Ketika saya solat dengan anak saya saf depan, tiba-tiba seorang laki-laki makmum nak ke saf depan lalu menolak anak saya ke tepi. Sedangkan solat anak sedangkan saya dan anak 7 tahun bersolat rakaat kedua, nak masuk rakaat ketiga. Adakah berdosa orang yang menolak anak saya itu? Apakah hukum solat anak saya tadi? Solat budak-budak yang sudah memayyiz sah. Solat orang yang sudah sah haram kita ganggu dia. Faham? Batu jangan tolak-tolak orang semayang, melainkan orang yang tidak sah semayang. Contoh, siapa yang tak sah semayang? Anak kita umur 4 tahun, memang tak sah semayang kerana belum memayyiz. Kita semayang, ada mak bini kita semayang, anak kita 3-4 tahun pun semayang juga. Mak sujud, dia sujud, betul tak? Tapi telanjang, budak-budak ni molek pakai pamper, maka hak tu boleh kita ganggu. Dia tengah sujud, ayah dia ambil dia, lepas buah atas katil, tak ada masalah. Dia pun main senapang pula, deng-deng. Faham tak? Tapi kalau sudah berusia 7 tahun sekurang-kurangnya, lebih kurang lah, atau besar sikit, dia panggil mumayyiz, maka bila dia semayang betul, haram kita ganggu. Ni banyak orang dewasa mari di masjid, dia mari lewat, budak-budak kecil mari awal, walaupun baru dijah 3, dijah 2, tapi dikira sah semayang. Siapa yang sudah sah semayang, haram diganggu. Faham lagi?
haram diganggu. Jadi hendaklah kita buat mengikut tertib. Nabi pernah angkat budak Ibn Abbas yang salah duduk daripada belah kiri ke belah kanan. Jadi ulama membenarkan kalau budak itu bukan lagi balik, angkat dengan betul dan letak di belakang, tidak merosakkan semayang. Akak dan letak di belakang. Kerana Nabi akak Sayyidina Abbas letak di sebelah kanan. Nabi tak tolak gitu. Ni orang tua mari tolak budak-budak. Kawan tu tengah semayang berdosa besar. Faham tak? Budak yang telah sah semayang, haram lintah depan dia dan haram kita ganggu dia semayang. Jangan main budak-budak gitu. Faham? Tak siapa lagi mumayyiz, tak ada masalah. Nak betulkan sah akak molek. Ataupun kita mari lewat dah dia sah kedua, rakaat kedua dah duduk belakang. Siapa suruh mu mari lewat? Walaupun dia budak, dia mari awal. Faham? Soalan seterusnya. Ada ulama yang berpelainan ideologi politik. Masing-masing berhujah dan memberikan dalil menyokong kepahaman politik mereka. Jadi kami tak tahu hak mana satu yang perlu diikut, hak mana satu yang betul. Sebab itulah kita kena tengok asal cerita ulama ni daripada dulu lagi. Kalau semuanya betul, tak ada masalah. Kalau dua-dua tak betul pun tak ada masalah, kita senang tak ikut. Tapi masalahnya ada yang membenarkan yang batil. Ini jadi masalah. Ada pun ulama yang membenarkan yang hak, memang betul dah. Kerana itulah yang sebenar. Tapi ada yang membetulkan yang salah. Faham tak lagi? Jadi kita berdoa kepada Allah, beri kekuatan kepada kita. Kita beristikharah. Allah suruh kita istikharah. Maka seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam boleh tak istikharah? Boleh tak? Istikharah kalau kita tidak jelas. Kalau jelas tak payah istikharah. Faham tak? Umpama kita nak jual, nak buka kedai. Kedai makan ke kedai baju? Modal satu je. Kita istikharah, minta Tuhan beri hak mana patut kita meniaga. Faham tak? Tapi kalau kedai ekor ke kedai makan, tak boleh istikharah. Pasal kedai ekor memang haram dah. Faham lagi? Jadi kita lihatlah hak mana yang lebih dekat kepada agama Islam. Maka yang itulah yang lebih baik. Faham tak? Kita try sekali. Kita ajak manusia-manusia ini balik kepada Islam belaka. Pasal apa? Pasal kita telah sign kontrak dengan Allah Ta'ala dalam kalimah syahadah bahawasanya kita akan ikut Islam. Faham lagi? Jadi kita ajaklah dua-dua puak mari balik kepada Islam. Siapa yang tak mau, itu yang salah. Senang tak? Itulah cara dia. Mari kita buat Islam belaka. Tak kira mu parti ni, mu parti tu, kita laksanakan Islam. Laksanakan Islam ni maknanya bukan serema kena duduk masjid, bukan. Nampak tak? Biar betul. Maka kita akan dapat jawapan Allah. Nampak? Iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Tu cerita dia. Apabila kamu katakan kepada semua manusia itu, mari kita balik menegakkan Quran dan hadis, maka pasti kamu akan dapat lihat orang-orang munafik tidak mahu. Mereka akan mengadakan bermacam-macam sekatan dan alasan. Ini ayat Quran, bukan ayat politik. Penang tak? Itu cara dia. Ajak balik kepada Islam. Faham? Jadi tak payah balah. Sebab itulah kita khabar, mu parti pemerintah ke, mu parti pembakang ke, semua yang bernama Islam wajib menyokong Islam. Itu saja. Kerana Islam saja yang Allah redha. Faham? Nak kaya kita punya pasal. Soalan seterusnya.
Saya ambil anak akak laki-laki, anak akak itu sudah disusukan oleh anak saudara isteri saya. Batalkan ambil air semayang isteri saya jika bersentuhan dengan anak akak, dan haruskan isteri saya menutup auratnya bila anak akak itu dewasa nanti. Isteri saya hanya menyusu anak saudara saja yang mampu menyusukan bayi tersebut. Molek juga ni bab keluarga, dengar molek. Anak akak mengopek dengan mak saudara kita. Orang Terengganu dak angin nyusu. Orang Terengganu panggil ngopek, minta maaf. Faham tak? Bukan atu kopek, atu lain atu. Atu kat limau. Jadi gini, kita orang puang. Dengar contohlah kita muslimat. Biar faham tu soalan, baru faham jawab bang. Kita muslimat ambil anak akak laki-laki. Kita tak ada anak. Bila tak ada anak, ada susu tak? Ada tak susu? Ada, laktogen. Susu kita tak ada. Susu ting ada. Susu ting tak boleh. Maka nak jadikan mahram ialah dengan cara beri susu. Ngopek orang panggil. Maka kita berilah anak akak kita menyusu daripada mahram kita. Maka mak saudara mahram tak? Jawab. Mahram tak? Mahram Mahram ni 7. Dengar molek. Yang pertama, mak kita ke atas. Mak, nenek, tok nyang, tok nyuk, tok ceh, tok cu, kuanda lah atas straight. Anak yang kedua, anak, cucu, cici, cuwi, ceceh, mana khubar, tiang rumah, tak ke bawah belaka. Yang ketiga, belah tepi, adik-beradik, abang semak sepak, adik semak sepak, abang mak tulis pak lain, abang adik mak tulis pak lain, adik pak tulis mak lain. Tak kira adik-beradik. Yang keempat, bapak saudara sebelah mak. Yang kelima, bapak saudara sebelah ayah. Yang keenam, anak saudara sebelah adik-beradik lelaki. Yang ketujuh, anak saudara sebelah adik-beradik puang. 7 ni haram kita nasab, haram keturunan. Faham? Jadi Nabi kata yahrumu birrada'ah ma yahrumu bin nasabi atau kama qala. Jadi haram dengan sebab menyusu 7 golongan yang haram dengan sebab keturunan. Jadi bila kita menyusukan anak angkat, maka 7 orang semua sekali, 7 grup akan jadi mahram budak ni. Faham tak lagi? Katakan kita perempuan, kita menyusukan bayi ni, maka kita jadi mak susu dia. Grup pertama, mak kita, tok susu dia. Tok nyang kita, tok nyang susu dia. Faham? Yang kedua, anak kita, adik-beradik susu dia. Faham tak? Cucu kita, anak saudara susu dia dah. Nampak lagi? Adik-adik kita, saudara, pak saudara susu kita, dia. Faham tak? Anak saudara kita, anak saudara susu dia. Anak saudara anak kita, anak saudara susu dia. Jadi kalau mak saudara, faham tak? Kita tak ada adik-beradik, kita ada mak saudara. Nak tahu jadi lagu mana susu, senang saja. Buang perkataan susu di belakang. Kalau kita ni mak, anak ni anak susu, kita jadi benda. Buang perkataan susu, jadi mak. Nampak tak? Mak susu hukumnya macam mak. Mak mahram tak? Mahram. Mak saudara budak ni, mak saudara susu. Buang perkataan susu, tinggal mak saudara. Mahram tak? Mahram, senang je lah. Yang belik tu pasal ada susu belakang. Faham tak? Jadi nak tahu hukum, buang susu di belakang. Soalan seterusnya, kita ada masa lebih kurang 24 minit 16 saat. Betul ke kalau tak cukup bala tentera kita tidak wajib jihad? Ulama telah berfatwa yang duduk dalam Palestin tu wajib berjihad jika ditunjukkan oleh pemimpin atau mereka mampu. Yang dikeliling itu fardu ain jika Palestin lemah daripada berjuang sendirian. Faham tak? Jadi keliling tu Mesir, Arab Saudi, Syria, Lebanon, Jordan, semua tu wajib kena bantu
dengan tentera dan peralatan tentera. Kita yang jauh fardu kifayah. Fardu kifayah. Dah? Macam mana saya nak pergi berjihad? Ada pasport. Nak pergi ke Syria, Palestin, RM300 buat pasport. Tambang lebih kurang 2,000. Tak ada duit, ada 400 saja. Baik tabung Palestin sudahlah. Bagi ke tabung Palestin. Sebab kena molek mu sapal ini mu dak berjihad pun. Mu pergi di Palestin pada tengok orang Palestin gitu. Nak tengok mari bom saja berdebung, mu pun pesang lalu. Tak pernah dengar. Dah ngecung bola lari dah. Jadi kalau nak sungguh-sungguh silakan, tak ada masalah. Kerana mati syahid dihapuskan segala dosa dan beri syafaat kepada ramai anak beranak kita di akhirat nanti. Soalan seterusnya. Dia kata di negara kita Malaysia ada jihad tak? Tengok benda makna jihad. Jihad bahasa Arab al-jahdu. Terjemah makna kita bersungguh-sungguh tolong agama kita. Ada orang yang bersungguh-sungguh karang buku tentang Islam supaya orang faham Islam, dia berjihad dengan tulisan. Ada orang yang bersungguh-sungguh menderma untuk jihad, maka dia dikira telah berjihad dengan duit. Tapi janganlah RM1. Sebab jihad maknanya bersungguh-sungguh. Tapi kalau gaji RM3,000 bagi RM1, orang tak panggil sungguh-sungguh tu. Ada orang yang berceramah sungguh-sungguh untuk menangkan Islam, maka dia berjihad dengan mulut. Ada orang dia gunakan saluran di parlimen bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran, biar orang ikut keadilan yang dianjurkan dalam Islam, dia berjihad dalam parlimen. Ada orang keluar berdakwah rumah ke rumah untuk ajak manusia balik pada Islam, dia berjihad dengan berjalan kaki. Semua yang sungguh-sungguh berjihad belaka. Tak payah kita tuding menuding orang ni dak, orang ni kurang, tak payah. Jihad yang paling tinggi bertempur sampai mati dengan ditembak oleh musuh laknatullah. Faham? Soalan seterusnya. Jual binatang macam ular, bewok, kura-kura dan litah, adakah halal? Dengar molek. Duduk balah masalah jual binatang tak boleh makan. Binatang yang ghairu ma'qulah, binatang yang kalau sembelih pun tak boleh makan. Dia ada satu lagi jenis binatang ma'qulah dia panggil. Binatang yang kalau sembelih boleh makan. Mana? Macam kambing. Kambing sembelih boleh makan tak? Boleh. Tapi kalau kita pakai langgar dengan kereta, boleh makan? Tak boleh. Binatang ni tak masuk. Binatang ghairu ma'qulah, binatang yang kalau sembelih pun tak boleh makan. Contoh, bewok. Sembelih boleh makan? Tak boleh. Kucing? Kucing tak boleh makan. Walau yang sembelih tu ulama besar. Mari daripada planet Marikh, tak boleh makan juga. Faham? Sebab dia ghairu ma'qulah. Maka menjual binatang yang tak boleh makan, hukumnya tafsilun, ada huraian. Tujuan apa orang yang membeli? Di situ ada hukum. Orang yang beli kucing ni atau biawak ni kerana dia nak beli binatang sebagai binatang eksotik. Macam dia ni ada orang beli biawak hok lawa tu, duduk diam lah rumah. Benda nama lupa. Iguana. Jadi ada ulama mengatakan boleh kerana tidak dijadikan akan makanan. Jual kucing halal kalau orang yang beli suka bela kucing. Yang haram jual kucing, yang tukang beli ni dia makan kucing. Dia memang keluarga dia gula kucing. Pagi gula, malam buat nasi dagang, kuah kucing. Jadi kalau gitu haram kita jual. Faham tak lagi? Cuma kalau binatang-binatang yang tidak cantik, tidak diambil manfaat dan seumpamanya tak, maka makruh walaupun bukan untuk dimakan. Saja-saja pergi beli bewok iguana, makruh hukumnya, tak turun kepada harus. Tapi kalau kucing, kerana dia comel, suka seronok dengan kucing, bukan nak makan, suka tengok, hukumnya harus. Jadi tengok orang yang tukang beli binatang tu. Kalau nak makan benda yang haram, tukang jual haram juga. Innallaha idza harrama syai'a harrama samanahu. Allah Taala bila dia haramkan suatu jenis, dia haramkan harganya juga. Bila haram makan monyet, haram jual juga monyet untuk dimakan. Kita jual beruk orang makan tak?
Orang tak makan. Orang buat ajar naiknya masuk sekolah coconut. School coconut. Faham tak? Sekolahnya ni di Besuk ada. Dia ajar beruk naiknya. Mula-mula takat beruk harga 100 seekor. Latih naik pokok saja pandai 400. Tapi tak pulah buah, naik and turun 400. Pulah buah, hijau pun pulah, merah, kuning pun pulah juga. Tu 700. Yang boleh kita ajar, ambil yang hijau, yang muda, yang hijau, yang tua. Yang hijau, yang tua 1000 seekor. Hak 1500 tu boleh speaking. Maka haram tak jual beli? Tak haram lah, pasal bukan nak guna untuk haram. Tak, ni orang Filipina beli pasal dia letak monyet atas meja, kepala tubik separuh, potong dengan golok, masuk straw isap. Tak je makan? Memang tak payah makan lah. Orang Filipina makan. Beruk letak bawah meja, meja tu dia tebuk lubang, separuh kepala beruk naik atas meja. Faham? Jadi dia kat ni sepik, kepala tubik kok sebelah meja, dia catah dengan golok kepala. Piup, nampak otak, gerak. Beruk kelepar bawah, isap dengan straw. Bukan kita lah gambar. Kalau gitu haram. Soalan seterusnya. Apa hukum buat rumah masuk tanah orang sebelah, menghalang laluan orang ramai? Apa hukum buat rumah di atas tanah haram? Dengar molek. Tanah haram dua. Yang pertama tanah milik pemerintah, yang kedua milik individu. Milik individu mesti dengan kebenaran. Baik, kalau tidak berdosa. Kalau tidak kebenaran tapi dia ni memang baik, tak marah orang. Kalau kita buat pun tak marah, maka kalau berat sengkaan tidak marah, boleh. Tapi kalau dia marah, kena cabut rumah. Kena alih balik tanah orang. Tak dengan sengaja, haram, berdosa besar. Dikira merampas hak orang lain. Jangan buat gitu. Jadi buat pagar sengaja anjak lebih sekaki daripada tanah jiran. Tanah jiran ayah dia mati dah tak reti, tinggal anak kecil-kecil. Kita reti masuk tanah orang. 1 jengkal akan jadi 7 lapis bumi di dalam alam barzakh, dalam hadis sahih. Jadi pulang baliklah orang, jangan main tanah-tanah orang. Kenapa Yahudi selalu menyerang Palestin? Adakah cara umat Islam bertindak? Jawabnya, itulah percaturan pentadbiran yang Allah nak kita berjihad dengan adanya bala atau ujian daripada pihak Yahudi. Allah lama dah firman, waqatiluhum, hendaklah kamu perangi mereka. Bangsa yang jahat ramai. Bangsa Melayu ada jahat, bangsa Cina ada jahat, India ada jahat, bangsa lagi Jepun ada jahat. Tapi wajib kita kena beriktikad bangsa paling jahat Yahudi. Faham? Kalau kita tak kata Yahudi paling jahat, tidak sah solat kita. Dalil dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang kau murka dan bukan jalan yang sesat. Al-maghdubi alaihim, buka kitab tafsir yang muktabar, humul yahud, orang Yahudi. Ad-dhalin humun nasara, orang Nasara. Baik, kita tak mau kata Yahudi ni jahat, kita jangan baca ayat tersebut. Tok Imam baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil dhalin. Guana Tok Imam baca gitu? Tak boleh lah, pasal kalau saya baca ghairil maghdubi alaihim, jadi saya kata Yahudi jahat. Tak boleh kata Yahudi jahat, saya baca gitu. Sah tak sembahyang? Tak sah. Siapa yang baca Fatihah, Allah ajar dah dia, bangsa yang paling jahat adalah Yahudi. Setuju tak setuju, Allah sudah kata bumi ni bukan hak datuk kita, Allah punya. Dia kata Yahudi paling jahat dalam surah Fatihah. Betul tak? Jangan kita nak pandai daripada Allah Ta'ala. Kenapa dia kata bangsa lain ada jahat juga? Bangsa lain bunuh orang juga, bangsa lain ropok sambung juga. Allah jawab, hanya bangsa Yahudi saja yang bunuh para rasul dan para nabi. Mereka pernah bunuh 36 orang nabi dalam satu hari. Tak pernah bangsa lain bunuh nabi.
Kristian dak bunuh Nabi, Buddha dak bunuh Nabi, Hindu dak bunuh Nabi, Yahudi bunuh Nabi, bunuh Rasul. Betul tak? Dah. Faham baik. Lah, Yahudi baik, ada tak baik? Baik, main gitu. Yang mu baca Fatihah mu faham ke tak? Tak faham, duk baca saja. Ada cerita tu dalam Fatihah. Faham? Allah suruh ulang-ulang, Yahudi paling jahat, Yahudi paling jahat, Yahudi paling jahat. Waqatiluhum, waqatiluhum. Nah, haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu jumpa, perang mereka. Tak. Nak baik gitu, nak damai lah, tanda tangan lah, apalah. Tak mau ikut Allah Ta'ala. Nah, dah kan Allah uji suruh kita sentiasa menjaga daripada tipu helah. Tak usah kata orang Palestin, nabinya bunuh. Tak usah kata orang Hamas, nabinya tipu. Betul tak? Dah. Kalau Rasul dia tipu, kita mendengar. Dia mengaku dia umat Rasul, Rasul dia tipu. Dah kalau kita mendengar Malaysia. Soalan seterusnya, apa hukum terhadap umat Islam yang suka minta bantuan bomo, seperti menega suami isteri, sakit demam dan sebagainya? Dengar molek. Bomo ni jangan kita salah faham. Bomo ni adalah pengamal perubatan. Nama bagi Melayu. Arab panggil tabibun, tabib. Cina panggil seng-seng. Faham? Orang putih panggil doktor. Jadi kita boleh panggil doktor tu bomo, tapi dia marah lah pula. Pasal dia tak faham, dia ingat Tok Bomo. Bomo ni bahasa Melayu, maknanya berobat cara tradisi. Faham tak? Berobat cara moden orang panggil doktor. Yang sebenarnya bomo terjemahan nama doktor, bahasa lama Melayu. Arab panggil tabib. Faham? Jadi kita salah faham bila bomo haram, bila bomo haram. Bukan. Bomo yang haram yang tidak ikut peraturan Islam, guna perkara yang haram, haram lah. Dah kalau doktor buat perkara yang bercanggah Islam, haram tak? Doktor boleh tak mengubah jantina? Faham? Doktor buat. Bomo boleh tak? Tukar barang boleh? Tok Mo kata sakit benda ni, kita nak jadi rapuang, nak buang yang geribet, boleh tak? Tak boleh, itu perubatan moden. Dah haram tak di sini Islam? Haram. Jangan kata bomo je haram. Bila langgar peraturan jadi haram. Faham tak? Jadi kebanyakan bomo tidak ikut peraturan, tak ikut ilmu Islam. Nya pakai puja jin, panggil jemalang tanah, jemalang api, jemalang air. Jenis pakai kerih musing. Kerih pusing tu, jin tu kan pusing. Jadi bila kita tengok belum berobat lagi, mari duduk ditunjuk kerih musing. Oh hebat, kerih boleh musing atas latar. Mata bawah hulu datang. Bang, jadi eklang dulu. Bila orang tengok, oh hebat hebat sayang dah nak beri 100 lagi. Tak sayang dah lah, pasal hebat. Faham tak? Padahal nyakit tak buat lagi. Sakit orat je tunjuk kerih musing. Padahal yang berpusing tukang pusing, jin khodang tukang pusing. Tok Bomo nampak, orang tak nampak. Pesakit nampak tak? Tak nampak. Jin tukang pusing. Siapa jin tanya lama kita Bomo lengah ni. Faham tak? Jin tukang pusing. Tok Bomo kata, okey jadi. Faham tak? Payung lekat di dada pula. Faham tak? Kerih. Kadang-kadang kita baru sapa tu, Tok Bomo kata tahu dah. Duduk di Pulau Pinang, belakang sekolah Cina. Hei, macam mana boleh tahu? Power. Padahal jin dia kabar orang Penang, belakang sekolah Cina. Ni cerita betul. Jin ni macam angin boleh jalan. Jin nak mari Pulau Pinang, tak payah naik bebek sapu. Tak? Dia jenis jin setan ni jenis laju. Tak payah naik bah. Masa ngundi tu naik bah. Faham? Mu jangan politik. Jadi kalau dia menggunakan ayat Quran, Tok Bomo baca ayat Quran, semayang ajak, baca ayat Quran, tiup di air, wak mandi, tu Tok Bomo juga halal, harus pada syarak. Tapi jenis Tok Bomo kabar jangan bimbang gini-gini, nega mu kat jadi laku. Ni pelawak belaka.
Ni barang ni mesti orang ni ambil, keturunan belah ni akan ambil, dia akan pulang. Ni pelawak belaka. La ya'lamul ghaiba illallah. Kalau tahu benda yang gaib hanya Allah. Yang lain kalau bercerita benda gaib, kahing namanya, tok bomo yang syirik. Oh, tok bomo 6 ekor boleh khabar ni first prize, second prize, third prize. Tapi tok bomo naik on dekat buruk. Kalau tok bomo boleh tahu 6 ekor first prize, pakai kurang-kurang 5 siri, kurang-kurang pakai Audi A5. Nah, ni rumah tok bomo tangga pun tak ada, pakai terjun je. Tengok gitu rumah. Tapi bodoh punya orang boleh percaya tok bomo tahu 6 ekor. Betul tak? Jadi jangan kata tok bomo semua salah. Kalau cara pengobatan je dibenarkan oleh Islam, maka silakan, tak ada masalah. Bahkan kalau doktor moden pun kalau haram. Contoh, ambil air mani seorang suami, dimasuk dan biarkan disuntik dalam rahim perempuan yang lain. Ini semua bomo tak boleh buat. Ini perubatan moden. Teknik ini haram di sisi Islam, dikira zina, wajib dikenakan hukuman hudud. Tapi perubatan moden, kita moden punya bahasa halal, 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 halal. Nah, soalan seterusnya, kita ada 7 minit lagi. Bolehkah tolong ulaskan ayat ini? Boleh tak saya doa guna ayat ini untuk pemerintah yang tidak ikut hukum hakam Allah? Saya nak kata gini, ya Tuhanku, pemilik kekuasaan, Engkau berikanlah kekuasaan kepada Engkau kendaki, dan kepada Engkau cabutlah kekuasaan dari siapa yang Engkau kendaki. Tak ada salah, boleh kata gini. Kerana ini adalah wirid yang tentu imam duk baca. Nampak? Allah beri kerajaan siapa yang dia nak, Allah tarik balik siapa yang dia nak daripada kekuasaan. Kita doakanlah sama ada yang sedang memerintah ini ataupun orang lain, semuanya melakukan keadilan. Mak, tu doa yang terbaik. Sama ada kita yang baru nak memerintah atau yang sudah ada kekuasaan, balik kepada kebenaran, balik pada Islam. Nampak? Jadi kebenaran tak nanti kepada siapa pun, daripada siapa-siapa pun boleh. Jadi gitu doa yang baik. Biar kita nak kebenaran, keadilan dan seumpamanya. Yang kita duduk susah sangat ini, kita tidak diadili, kita dizalimi dan seumpamanya. Sedangkan benda ni adalah mungkar, maka kita diam, kita berdosa, kita cegah kemungkaran, kita keluar daripada kemurkaan Allah. Bukan kita berpolitik untuk kita kaya, kita berpolitik untuk tunaikan perintah Allah. Apa perintah Allah? Supaya kita adil di antara sama-sama manusia. Nampak? Fa'adilu, Allah kata. Fa'adilu, berlaku adillah oleh kamu. Jadi bila kita tengok ada mana-mana kerajaan di atas muka bumi yang tidak adil, kita seru mereka balik kepada keadilan. Mereka degil, kita suruh mereka letak jawatan supaya mereka kurang dosa kepada Allah. Dalil Nabi kata, unsuruz zalima wal mazlum. Wahai manusia, tolonglah orang zalim dan tolong orang yang kena zalim. Sahabat tanya, orang yang kena zalim kami fahamlah. Orang zalim tolong macam mana? Tolong berhentikan mereka daripada meneruskan kezaliman. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Apa hukum suami tidak beri duit mas kahwin walaupun sudah dapat 5 anak? Mereka tiba-tiba isterinya meninggal. Minta tapi sempat minta halal. Apa hukum? Baik. Suami tak beri mas kahwin, anak 5. Dengar molek. Dalam perkahwinan, mas kahwin bukan rukun nikah. Mas kahwin bukan syarat sah nikah. Mas kahwin adalah harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri. Kalau tak beri, nikah tetap sah. Kalau tak beri, anak tetap anak itu halal. Tetapi suami berdosa. Orang tanya Syekh Ibn Hajar Imam Nawawi, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar, dilaknat oleh Allah kerana menahan harta milik isteri. Allah kata dalam Quran, wa atuhunna sadaqatihinna nihlatan. Wajib kamu para suami berikan mas kahwin kepada bini-bini kamu.
maka siapa suami, tak kira lah dia orang hebat lagu mana pun, sengaja tak bayar mas kahwin, berdosa besar, dan akhirat nanti dia akan diazab qada dosanya tidak beri mas kahwin. Faham? Kemudian pula dia minta halal. Minta halal, tengok isteri dia halal tak? Isteri dia kata halal, maka dimaaf pada syarak. Tapi kalau isteri dia tidak beri ucapan halal, dia akan dituntut di akhirat nanti. Ramai suami jenis gini. Bila nak nikah, nak buat mas kahwin besar-besar, nak tunjuk hebat, tapi tak bayar pada bini. Bini dia kata, bila bang nak bayar mas kahwin? Kata 5,000, kata 3 bulan. I bagi you tiap-tiap bulan pun 1,500. Berapa bulan dah kahwin dengan I? Dibakit nafkah. Nafkah tak ada kena mengena dengan mas kahwin. Faham tak? Mas kahwin, walaupun dia beri nafkah 1 juta sebulan, wajib juga suami bayar hutang mas kahwin walau RM1. Tetap tidak halal bagi suami menyekat milik isteri. Faham? Jadi balik ni kira molek. Tak? Jangan main buat lebih kurang itu. Cakap besar, mas kahwin tak beri ke bini. Macam tu nak nikah ramai. Boleh tak saya menyertai pertandingan futsal yang ditaja oleh syarikat Arab? Tak boleh. Main syarikat lain yang banyak. Futsal tajaan syarikat Budu boleh. Syarikat Belacang boleh. Tak ada masalah. Bahkan maknanya syarikat Arab makin berkurangan di dalam EPL dekat UK sekarang. Banyak syarikat-syarikat yang tidak Arab. Faham tak? Molek-molek ada. Kerana mereka melihat bila masyarakat Arab, pakaian dan sokongan kurang daripada orang Islam. Dan ada beberapa syarikat Arab yang tidak menang kontrak dengan syarikat dengan kelab-kelab British dan kelab-kelab di Sepanyol dan Portugal. Kerana hasilat ni dah orang Islam tak beri sokongan. Nampak? Dengan sokongan bola saja, syarikat-syarikat itulah sedar bahawasanya Islam tidak menggalakkan minum arak. Dalam kelab bola saja sudah ada unsur-unsur Islam sekarang. Kita hak bodoh duduk Malaysia ni nak main syarikat hak arak. Padahal syarikat hak kita main tandingan dalam Malaysia ni, tandingan futsal, kalau jual hang siapa dak dalam 1 juta hadiah dia? Ada tak? Tak ada. 100,000? Tak ada juga. Yang kita baca dalam surat khabar biasa, juara futsal Bagan Pinang mendapat RM300. Dan satu tin susu Cak Junjung. Nak main arak lagi, tak usah lah. Jangan promosi. Tu biar ke dia, tu hal dia. Kita hal kita. Soalan seterusnya kita ada 1 minit 9 saat lagi. Di Pulau Pinang ini pemimpin tertingginya bukan Islam. Adakah kami patut taat kepada perintahnya? Jawabnya, di mana saja orang kafir dia ada 2 jenis. Yang pertama harbiyun, yang kedua zimmiyun. Ada pula ulama masukkan satu lagi kategori orang kafir yang baik dengan orang Islam. Maka tak boleh kita taat perintahnya yang membawa kepada derhaka kepada Allah. Adapun peraturan-peraturan keamanan, peraturan keselamatan, peraturan yang tidak ada kait dengan budaya dan agama kita, maka tidak mengapa kita memberi ketaatan. Umpamanya patuh pada undang-undang jalan raya, padahal menteri jalan raya bukan orang Islam. Tak apa, kerana kita bukan patuh kepada beliau, kita patuh pada undang-undang tadi untuk maslahat orang ramai saja. Jangan dengan niat menundukkan diri kepada orang lain, kerana Islam ya'lu wala yu'la alaih. Tak boleh kita niat merendah diri, hina daripada orang lain. Mestilah kita kena mulia daripada orang lain. Dan bila kita taat, jangan niat taat kepada batang tubuh, taat kepada peraturan negeri saja untuk maslahat orang ramai. Soalan yang ke second last pada malam ini, baik, kita guna Facebook, apa hukum kita bekerja di syarikat orang Yahudi? Jadi kalau kita tak boleh kerja dengan syarikat milik orang Yahudi, kenapa kita guna Facebook? Sebab itulah ulama-ulama perlu menjelaskan
Sebab sekarang ni ramai sangat orang jahil nak jadi ulama. Dalilnya orang jahil mengeluarkan hukum. Orang jahil cakap halal haram ni. Orang jahil menentang benda nas-nas yang jelas. Tengok dalam Facebook siang ke dia. Nah, hari tu dia tunjuk gambar Tuan Guru Presiden. Tuan Guru Haji Hadi Awang semayang atas kubur. Kita bukan nak cerita politik. Bila ada gambar semayang atas kubur, dia malaung mana dia tulis, ni ada orang baru ke semayang atas kubur. Lepas tu masuk komen-komen, dia ni Tok Guru apa gini, tak tahu ke haram semayang atas kubur. Hak tu kata ni mazhab mana pula semayang atas kubur. Hak ni kata aku tak pernah tengok pun. Hak ni kata ni sesat lagi menyesatkan. Kesian kat dia. Dah lah bodoh, bahlul lah pula. Nak, patut bodoh diam-diam. Jangan tunjukkan kita bodoh. Sebab bila kita tunjukkan dalam Facebook kita ni bodoh, orang akan kata mak pak kita tak reti ajar kita. Anak dia ni bodoh. Pak dia ni tak ajar anak. Bahlul punya anak. Faham tak? Sedangkan Nabi semayang atas kubur. Tapi orang ni bodoh, tak mengaji. Nah, dia ingat dia pandai, dia alim, dia mengeluarkan komen. Komen tu menjerut diri dia sendiri. Seluruh dunia tahu dia orang yang paling bodoh. Faham tak? Orang akan pergi kepada dia punya page. Oh gini page orang bodoh. Oh gini, nampak macam cerdik tapi bahlul. Sudah semayang atas kubur ni sunnah Nabi. Bila kita tak dang semayang di masjid, kita balik, pergilah di kubur. Dibenarkan syarak. Pak mazhab sebut dalam kitab. Faham? Inilah. Suruh mengaji tak mau, suruh makan. Nah, lepas tu bodoh. Katanya P. Ramli, kecil-kecil tak nak mampus. Besar menyusah kat orang. Faham tak? Ini masalah. Bukan kita nak menjelahi Tok Guru apa semua. Nampak sangat. Menunjukkan keluarga kita tak beri didikan yang betul pada kita. Memalukan keturunan sendiri. Jadi diam-diam. Patut tulis di status tu diam. Kami bodoh, kami diam. Ni dah lah dia tu bodoh, tak reti agama, ilmu, tak fiqh, tak reti nahwu, tak reti syarah, tak reti balaghah, tak reti hadis, tak reti, tak mengaji. Nak sama dengan ulama. Ulama besar tu duk sembahyang atas kubur tu Tuan Guru mengajar daripada tahun 77 sampai sekarang. Baca kitab, ratusan ribu orang mari talaki. Baca tafsir 3 kali dah tamat ngajar tafsir. Faham? Tak kamu pandai pada dia. Buka Zik dulu, tengok Angry Bird. Faham? Betul tak? Jangan melampau sangat. Jadi panjang kona. Kita U-turn balik. Perkara-perkara orang syarikat Yahudi yang perkara ini tak ada menjadi masalah. Kalau kita boykot, silakan boykot. Tapi kalau boleh kita ambil manfaat seperti dalam Facebook, kita ambil manfaat, tidak salah. Dalil ulama-ulama kata dibenarkan bagi negara mana pun yang bernama negara Islam membeli senjata daripada sahabat-sahabat Yahudi, kerana senjata itu untuk mengkuatkan negara kita. Faham? Maka senjata dibenarkan. Maka Facebook juga menjadi senjata. Dalam Facebook sudah banyak orang kafir masuk Islam dari kesan Facebook. Facebook menyebabkan ramai anak muda kita mula kenal kuliah-kuliah di masjid. Mula cintakan para ulama dan para ustaz. Mula tahukan kebenaran dan kezaliman yang berluasa di dalam negara. Bukanlah maknanya kita menyokong Yahudi. Kita ambil manfaat. Kalau tak boleh Facebook sebab Yahudi dan Amerika, maka akhirnya kita akan ketinggalan. Jangan boykot benda yang menyebabkan kita ketinggalan. Contoh, Jepun adalah sangat rapat dengan Israel. Tapi kalau kita boykot barang Jepun, boleh tak kita maju sekarang? Tak ada. Kamera Jepun, mesin basuh Jepun, tali basing Jepun, kipas angin Jepun. Nak cari kipas angin made in Pulau Pinang, tak ada. Faham tak? Tak ada lagi habis barang Jepun belaka. Kalau kita boykot mudarat kita, maka jangan. Boykot benda makanan, tak makan tak apa. Spaghetti daripada Itali, kemungkinan ada gelatin. Boykot lah. Tak nanti dia ni bom Palestin. Kan dia tak makan spaghetti, pecah dak perut kita. Tak ada masalah.
makan laksa Penang, tak ada masalah. Tapi kalau Facebook tak ada masalah, boleh ambil kesempatan. Kalau kita nak wajib kena boykot Facebook, kita kena boykot komputer. Kerana Windows dan Apple dua saja perisian semua milik Yahudi belaka. Windows dan Apple milik Amerika belaka. Tak boleh buka komputer langsung. Betul tak? Tak usah kata Facebook, buka komputer pun tak boleh. Kita ada Windows tak? Tak ada. Tikat di rumah ada. Soalan yang terakhir pada malam ini. Adakah majlis ilmu itu penting? Dan kan ramai yang tak mengabaikan majlis ilmu. Itu masalah. Jadi bab tu kita khabar tadi, ilmu penting. Kita belilah barangan apa pun sekarang, kalau benda yang memang boleh membawa kepada tersilap, barangan tu akan ada buku dalam. Kita beli coklat, gula-gula, tak ada buku menu. Pasal apa? Pasal penghilang tu sudah tahu siapa yang beli gula-gula ni atau nasi lemak ni, dia akan buka dan bubur dalam mulut. Lepas tu kita beli nasi lemak atau gula-gula, tak ada buku menu. Panduan makan nasi lemak. Mula-mula buka bungkusan. Lepas tu cedok dengan sudut atau tangan. Kemudian hendaklah diangkat ke mulut. Mulut mesti diranga. Kalau tak ranga, masuk dalam hidung. Kemudian masuk nasi lemak dalam mulut. Lepas masuk, tutup mulut supaya masa kunyak tidak jatuh. Jangan kunyak saja, telan. Kalau tidak, tidak kenyang. Ada buku gitu? Tak payah. Dayok dalam hutang pun reti. Maka kita beli nasi lemak, tak ada buku menu. Tapi kita beli kipas angin, ada buku menu tak dalam? Cara pasang, cara bubur kipas, supaya kita tak salah. Sebab kipas angin, kita kena pusing ikut jam, jadi longgar. Kalau lawan jam, jadi ketat. Faham tak? Kalau kita ikut skru macam biasa, kita ketat dengan ikut jam, kita buka kipas angin terbang atas muka kita. Faham tak? Jadi dia letak buku. Batu ilmu tu penting tak? Penting. Faham? Dengan sebab ilmu lah kita betul semayang. Ramai mana orang semayang tak betul. Dia semayang 18 tahun. 18 tahun dah semayang, tiba-tiba dia pergi dengar orang ngajar mengatakan wajib tamak ninah. Lah, kalau gitu dia tak semayang dah selama 18 tahun. Dia ingat dia semayang dah. Pentingnya ilmu. Nabi kata, "Summarka hatta tatma'inna raki'ah." Kemudian hendaklah kamu rakak sampai kamu tamakninah di dalam rakak. Kalau tidak, salli fa innaka lam tusalli. Siapa yang semayang tak ada tamakninah selama 100 tahun, semayang semula, dia belum lagi semayang. Ilmu membezakan. Allah tanya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Cuba kau kata, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tak sama. Mandi junub, benda yang mudah sahaja. Sailanul ma' ala jami'il badani bin niyah. Kalau kita dengar kuliah, artinya meratakan air ke seluruh badan dan berniat. Orang yang tak faham, dia pergi mandi, dan dia nak niat tu sama jatuh air dengan niat, maka sampai kecerah lah, diganggu oleh syaitan. Ilmu tak ada. Ulama kata, kalau merecik air, ambil wuduk, masuk dalam qalah, tidak jadi mustakmal. Orang jahil kata jadi mustakmal. Jadi bila mandi, merecik masuk dalam tu, mandi semula. Mandi pula, merecik pula, mandi semula. Masuk kopak pagi, pukul 7 dah habis lagi mandi junub. Faham tak? Orang masuk kapal 2 jam siap, dia mandi junub, kecil je badan, tak siap. Faham tak? Kerana apa? Kerana jahil punya pasal. Kata pejabat qadi, ramai pasangan yang sudah sah bercerai tapi jahil tak hadir kuliah, mereka masih duduk bersama di dalam dosa sampai ke anak cucu. Pasal lapah talak dia sudah sah tapi jahil, dia ingat ke tidak sah. Dan ada pasangan yang belum lagi sah bercerai tapi jahil punya pasal sudah berpisah duduk asing-asing. Pasal apa? Lapah tu bukan lapah talak. Jahil punya pasal, dia kata lapah tu sudah bercerai.
Faham tak? Ada suami yang rajak isteri, isteri tu tak setuju, tak duduk bersama. Padahal dalam Islam kalau pergi kuliah, setuju atau tidak, bila rajak jadi isteri semula. Faham? Ini masalahnya. Kenapa ramai tak mau mari kuliah? Duduk kat orang joget. Nah, saat ni lah. Bukan salah. Tapi kalau nak pergi pesta, dengar kuliah dulu. Faham? Ni dah pukul 8 ada dah. Tunggu dah kat tapak pesta. Padahal Boria kau apa Boria? Pukul 11 kegi. Boria Sungai Pinang membuka cerita. Faham tak? Mai dengar dulu, belajar dulu cara semayang, cara hukum hakam, kenal agama, kenal haram, kenal halal, kenal Rasulullah. Tu bukan lama sangat. Kemudian berhibur setakat mana yang tidak melampau batas. Time nak keloh, time makan angin. Ni time orang mengaji tak mau mari. Tapi time kerja pergi, keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam, duduk balik pula kerja kilang kuling, duduk kuling pasang mozek nung batu peringgi, duduk batu peringgi nung kerja buat seming. Tanjung Maling bau, bukan dekat Pitih punya pasal. Tapi orang mengajar sebelah rumah tak mari. Akhirnya jahil sampai kemapuh masuk dalam lubang kubur. Tanam mayat macam tanam tikus mapuh lenyek di lori. Tanam mayat macam tanam anjing mapuh langgar di kereta. Pasal apa? Anjing masih hidup, tak faham halal haram. Dia masih hidup, tak faham halal haram. Maka wahum kal an'am. Allah kata mereka ini sama seperti binatang ternakan. Bal hum adal. Bahkan ada yang lebih bodoh dan lebih sesat daripada binatang ternakan. Maka kita balik semula kepada ulama-ulama. Ulama tak wajib jadi raja, ulama tak wajib jadi menteri. Tapi kalau menteri itu tidak ulama, kalau Perdana Menteri itu bukan alim, tanya-tanyalah daripada ulama, mintalah nasihat ulama. Bila ulama tegur, maka jaga-jagalah. Bukan ulama tu nak jadi menteri, tak mesti. Molek ulama ni dia mengajar, dia menyampaikan agama. Orang yang umara, dia ni golongan memimpin. Tapi bila pemimpin melupakan ulama, inilah jadinya rakyat ditipu dulu, kini dan selamanya. Sama-sama sampai bila akhirnya Allah akan tanya, kamu si pulang apa si pulang, apa kamu buat bila melihat kemungkaran di bumi Malaysia? Kenapa kamu tidak cenderung kepada golongan yang nak menegakkan kebenaran? Jadi kita minta maaf, bukan kita nak mengajar orang Penang. Tak, semua kita ni sama taraf saja di sisi Allah. Cuma peringatan. Tak kira parti mana pun, balik kepada basic. Yuladu alal fitrah. Kita dilahirkan tunduk pada perintah Allah. Maka buanglah samsing kita, buang rasa sombong kita, buang rasa hebat kita. Balik kepada menjadi Allah, hamba Allah yang taat. Tak kira siapa kita pun. Kalau kita raja, Allah sayang. Kalau menteri, Allah sayang. Bawa taksi pun Allah sayang. Sebab kita taat kepada Allah. Saya minta maaf sekali lagi kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Jawapan yang betul semua daripada Allah. Yang salah hak milik kita semua, kerana kita manusia. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi. Jangan lupa teruskan keberanian kita untuk menegakkan keadilan sebelum mati. Semoga sedikit daripada usaha kita menegakkan kebenaran dan keadilan di atas muka bumi, Allah beri kita kepada pahala kepada kita. Dengan pahala kita dapat hidup terbilang cemerlang, gemerlapan hidup kita di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin wa ansurhum 'ala tadmir junudil yahud. Allahumma ansuril mujahidin fi Suriah wa fi junubi Thailand wa fi Afghanistan wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.